Seterusnya al-jamaah. Kita cerita lagi pengertian al-jamaah. Tak lagi kan? Tak lagi? Dah cerita? Oh, tak, sini tak lagi kan? Sini baru cerita sunnah ya. Ulang balik sikit, refresh. Cuti lama 2 minggu ni betul. Perkataan al-jamaah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perintah supaya melazimi as-sunnah dan juga al-jamaah. Al-jamaah ni ada banyak pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ulama. Kita jangan sama sekali melihat al-jamaah itu hanya tertumpu pada kuantiti, jumlah, bilangan, ramai. Tuan-tuan, semayang 2 orang pun semayang berjamaah. Tak perlu kita nak kata semayang 2 orang bukan berjamaah tu sebab dia tak ramai. Tak, 2 orang pun berjamaah, 3 orang pun berjamaah. Cuma apa yang kita nak fahamkan di sini, al-jamaah itu, perintahnya di sini, al-jamaah itu bukan menunjukkan kepada kuantiti bilangan tertentu dah. Kalau kita faham macam tu, dia akan jadi rosak. Bererti kita akan tengok Islam itu pada jumlah dan bilangan. Ramai orang buat, kita buat. Ramai orang tinggal, kita tak buat. Ramai orang pergi demonstrasi, kita pun pergi. Dia ambil jalan kemarin. Tuan-tuan, ni satu lagi orang tanya, ada pemberita ni biasalah, wartawan, mereka telefon tanya kita, bila hak belah ni buat, mereka telefon tanya. Hak belah ni buat, mereka tak telefon tanya. Kita pun jawab berdasarkan soalan lah. Jangan budak kecil hati. Jadi saya kata dalam jawapan saya kepada wartawan tentang demonstrasi ni apa dia. Demonstrasi ni saya kata siapa buat pun sebenarnya hukumnya menyalahi Islam. Menyalahi prinsip-prinsip Islam. Bahkan keburukan lebih besar daripada kebaikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, selama orang buat demonstrasi di Malaysia ni, sejak bila boleh jatuhkan pimpinan dan naikkan pimpinan baru? Berapa demonstrasi yang boleh buat gitu? Demonstrasi hanya satu suara. Bahkan kita mendedahkan manusia kepada dosa dan emosi. Siapa mampu kawal orang yang berdemonstrasi itu bercakap perkataan yang baik-baik? Kalau baik-baik dia tak panggil demonstrasi, dia kena maki baru jadi demonstrasi. Ada orang tidak? Tolong kami, bantu kami. Itu cerita P. Ramlee. Tolong kami, bantu kami. Itu tak jadi demonstrasi. Itu jadi perarakan. Demonstrasi ini hancur, musnah. Siapa dia ajak cakap tu? Tu ada yang golongan-golongan yang beremosi, lebih semangatnya, maki, hamun, kutuk dan segalanya. Siapa mampu kawal? Lepas tu sat lagi ada pula golongan-golongan yang mengambil kesempatan baling polis, baling ambil pasu baling, macam-macam. Siapa mampu kawal? Orang tak mampu kawal. Maknanya kita telah mendedahkan diri kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka siapa dia pun buat demonstrasi, siapa pun, tak kira siapa, belah ni ke, belah nu ke, hukumnya tetap sama. Demonstrasi ketuanan Melayu pun sama hukumnya. Jangan kata jawapan dia beza. Tak, hukum dia sama. Mau kata kalau duk maki hamun apa semua, soal nak mempertahankan hak-hak bangsa Melayu, itu satu bab. Soal demonstrasi ni apa hukumnya? Pencampuran laki perempuan, menjerit, terlolong, terpekik, bertindak dengan sikap yang tidak berakhlak. Tuan-tuan, kalau seorang lelaki dalam keadaan tenang mai dekat Nabi SAW, minta supaya Nabi wasiat kepada dia, Nabi suruh la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan duk marah, jangan duk marah, jangan duk marah. Bagaimana bila Nabi SAW sebut dalam hadis, laisa asyadid bisur'ah wa innama asyadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu merupakan orang yang bergusti, bertumbuk. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu memegang jiwanya ketika mana dia marah, yakni dia bersabar. Siapa boleh kawal? Bila tak boleh kawal, jelas kemudaratan lebih besar daripada manfaat dia. Maka meninggalkan lebih baik daripada melaksanakan hal tersebut. Nak pergi hantar memorandum, telefon PA Sultan ke, PA Agung ke, PA siapa-siapa ke,
Telefon elok-elok ni, aku nak pergi hantar ni, boleh ke tak ni? Pergi hantar elok-elok bagi, sampaikan. Yang kita nak duk rayuh apa pasal? Ini semua saya rasa wallahu alam, dia pun tak apa nasihat. Tak faham, Pak ya, tak faham. Masyarakat kita berada dalam keadaan kejahilan. Ini masalahnya bila satu kelompok mendakwa mereka mempraktikkan Islam, satu kelompok mendakwa mereka memperjuangkan bangsa dan sebagainya. Bila bertembung, bila tengok hak yang memperjuangkan Islam pun berdemonstrasi, kami berdemonstrasi, tak apa, pasal mereka berdemonstrasi juga. Ini masalah. Sebab tu saya kata, bila kawan-kawan kita adalah geng-geng belah sini ni yang nak selamatkan negeri tertentu, nak selamatkan negeri tertentu, sama ada daripada pembangkang ke, daripada siapa-siapa ke, saya kata kalau nak selamatkan negeri ni, selamatkan dengan ilmu, dengan semangat, dia akan berlalu. Dengan duit habis hamba, dia tinggal hamba. Jadi nak selamatkan negeri dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu daripada mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, ilmu pentadbiran berkada dalam Quran Sunnah, manajemen apa semua ni. Ya, dengan fakta juga kita nak tahu. Ini pakai tuduh orang kan? Tuduh orang ni solat, tuduh orang ni solat, tuduh orang ni solat. Tak boleh. Mesti diselesaikan dengan ilmu, dengan fakta. Nak tahuan mana-mana negeri dengan ilmu. Hasil daripada ilmu seterusnya kita bertindak menjadi orang yang beriman, seterusnya menjadi orang yang beramal dengan amalan yang salih. Baru Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekhalifahan. Baru Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekuasaan. Tak ada ilmu, sorry lah, walaupun dapat boleh menang, dia takkan lama. Nanti orang akan kata, padan pun dia jatuh, SPM je. Sakit hati dengar, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini masalah apa yang berlaku pada dunia politik pada hari ini. Sebab tu saya katakan, bila orang kata politik tak boleh campur dengan agama, tuan-tuan dan puan sekalian, perkataan ini kalau kita kembali pada zaman Nabi, salah. Nabi SAW tidak pernah asingkan dan bezakan politik dengan agama, kerana Islam itu sebenarnya merupakan cara hidup. Maka apa jua tindakan kita, tingkah laku kita dalam mengurus kehidupan, maka ia adalah agama. Itu asal dia. Tapi bila mai zaman kita hari ini, dengan suasana politik pada hari ini, tak dapat tidak kena asingkan, tak boleh. Sebab manusia menggunakan agama untuk kepentingan politik. Sebab tu mereka bertindak dulu. Lepas bertindak, mereka cari dalil, mereka cari hukum hakam agama untuk menyokong tindakan mereka. Telefon ustaz ada dalil kita buat ni, kita dah buat dah, bukan tanya. Dah buat, bukan tanya hukum. Ini masalah. Ini menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kalau kita nak mengangkat agama, nak menjunjung agama, kita kena rujuk dulu apa yang agama kata sebelum kita bertindak. Maka pada ketika itu, kita tidak asingkan antara politik dan agama. Tapi bila berlaku suasana politik pada hari ini, cakap dulu, balon dulu, bubuh dulu. Lepas tu baru tanya, betul tak betul? Betul? Ada dalil hak kata boleh tak? Ada dalil hak kata boleh? Nak bagi jadi boleh juga? La haula wala quwwata illa billah. Oh ni kacau lagu ni. Tuan-tuan, tapi tak boleh panjang-panjang sangat cakap, nanti dia terlebih.